我盼望我们每天都睡得好， Saya mengharapkan kita setiap hari tidur dengan baik, 每一个礼拜天很清心来到上帝的面前。 setiap hari Minggu dengan hati yang bersih kita datang ke hadapan Tuhan. 上帝用每天都是新的恩典来赐给我们他的同在。 Tuhan memberikan setiap hari anugerah Dia yang baru untuk menyatakan Dia beserta dengan kita. 我们已经差不多3-4个月谈到大卫，上帝呼召在历史上件很重要的一些的事迹。 Kita sudah menghabiskan kira-kira 3-4 bulan untuk membicarakan tentang panggilan yang Tuhan berikan kepada Daud yang menjalankan berbagai macam peristiwa yang penting di dalam dunia. 我们在最近几个礼拜里面会结束大卫的生平。 Di dalam beberapa minggu yang akan datang ini kita akan mengakhiri membicarakan tentang kehidupan Daud. 今天的讲道跟普通的讲道有一些不同。 Khotbah ini ada sedikit perbedaan dengan khotbah pada biasanya. 我们今天不先读圣经， Hari ini kita tidak terlebih dahulu membaca 我 Alkitab, 们先把整篇的思想讲完了才读圣经。 tetapi kita akan membicarakan terlebih dahulu seluruh konsep pemikiran daripada khotbah baru kita membaca 那么 Alkitab. 今天我们要讲什么呢？ Lalu apakah yang kita akan sampaikan hari 我 ini? 们讲人生的大危机。 Kita akan membicarakan tentang 10 krisis besar dalam hidup manusia. 一个人进入这个世界， Setiap orang masuk ke dalam dunia 你 ini, 生在历史里面 dilahirkan di dalam sejarah, 都不是顺利的， ini semua tidaklah lancar. 没有一个人是一生一世没有困难、没有灾难、平平安安的度过的。 Tidak seorang pun yang dalam seumur hidupnya tidak ada kesulitan, tidak ada bencana dan bisa melalui hidupnya dengan lancar dan aman. 每一个人进入世界， Oleh karena itu setiap orang yang masuk ke dalam dunia, 每一个人活在世界， setiap orang yang hidup dalam dunia, 都需要生存的勇气， mereka membutuhkan keberanian untuk hidup. 都需要奋斗的力量， Mereka membutuhkan kekuatan untuk berjuang. 都是要面对各样的困难。 Mereka mereka harus siap untuk menghadapi berbagai macam kesulitan. 上帝不是给我们整个一生一帆风顺， Karena Tuhan bukan memberikan kelancaran dalam segala hal kepada kita. 上帝没有应许我们天永远是蓝色的， Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita langit selalu akan biru. 上帝没有告诉我们一生都是顺利的。 Tuhan tidak mengatakan kepada kita bahwa seumur hidup kita itu akan lancar. 一个不懂圣经的人， Seseorang yang tidak mengerti Alkitab 常常假设信宗教就是蒙上帝赐福，一生顺利。 seringkali mereka berasumsi bahwa mereka beragama itu berarti bahwa seumur hidup mereka itu akan lancar dan aman. 信仰上帝就是要祈求，然后得到上帝一切的恩典。 Percaya kepada Tuhan adalah memberikan permohonan kepada Dia dan meminta segala anugerah dari Dia. 甚至很多人在教会里面，他所要的，他所想的，都与上帝的思想完全不一样。 Bahkan banyak orang di dalam gereja sekalipun yang mereka pikirkan, yang mereka harapkan itu sama sekali bukanlah yang Tuhan kehendaki. 和听牧师讲道的时候， Ketika dia mendengarkan pendeta berkhotbah, 存心已经不正了。 di dalam hatinya itu sudah tidak lagi murni. 到上帝面前的时候， Ketika dia datang ke hadapan Tuhan, 动机已经不对了， motivasinya itu sudah tidak lagi benar. 所以他信耶稣，结果没有得到什么好处。 Maka dia percaya kepada Yesus sekalipun akhirnya tidak mendapatkan manfaat ataupun berkat apapun. 一个人活在世界上， Tetapi ketika seseorang hidup dalam 要 dunia, 面对困难， dia harus menghadapi kesulitan, 征战，对付罪恶， dia harus berperang menghadapi dosa, 克服生命的弱点， mengalahkan kelemahan hidup, 靠着神的恩典， bersandar kepada anugerah 以 Tuhan, 撒旦作为仇敌， dan menjadikan setan sebagai 这 musuhnya. 样我们的一生才有意义。 Dengan demikian hidup kita barulah bermakna. 每一次我在路上看见一切乞丐讨钱的时候， Setiap kali kalau di jalanan saya melihat pengemis yang meminta-minta, 我就知道他们的父母给他们错误的教育， maka 给 saya 他们错误的观念。 Maka saya pun sadar bahwa orang tua mereka memberikan pelajaran yang salah kepada mereka, memberikan konsep yang salah pula kepada mereka. 相反的， Tetapi sebaliknya, 每一次遇到最大困难
临到一个人的时候， Ketika setiap kali melihat kesulitan yang terbesar tiba kepada seseorang, 看见有的人在困难中间低头失败，就完全妥协了。 kita melihat ada sebagian orang karena ada kesulitan yang datang, dia langsung menundukkan kepala dan dia langsung menyerah dan dia kompromi. 有一些人在困难中间，他就来到上帝的面前，求神的怜悯，求神的帮助。 Tetapi ada sebagian orang ketika tiba kesulitan kepada dia, dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. 不知道你的父亲是怎样教你的， Saya tidak tahu bagaimanakah orang tuamu, ayahmu mengajar kepada saudara. 不知道你加入的教会是怎样的教训， Saya juga tidak tahu gereja yang engkau ikuti pelajaran apakah yang diberikan kepada saudara. 更不知道你的牧师做怎样的榜样，带领你的一生。 Saya terlebih lagi tidak mengetahui bagaimanakah teladan yang diberikan oleh pendetamu untuk memberikan tuntunan kepada hidupmu 你 seumur 们 hidup. 听亚伯拉罕蒙上帝呼召， Saudara mendengarkan Abraham yang dipanggil 你 Tuhan. 们听摩西蒙上帝呼召， Saudara mendengarkan Musa yang dipanggil 你 Tuhan. 们也听了大卫蒙上帝呼召， Saudara juga sudah mendengarkan Daud yang dipanggil 你 Tuhan. 没有听到他们的一生是顺顺利利的， Saudara tidak mendengarkan bahwa kehidupan mereka seumur hidup itu begitu lancar 他们有 adanya. 自己的困难， Mereka mempunyai kesulitannya sendiri. 他们有自己的挑战， Mereka mempunyai tantangannya sendiri. 他们有上帝给他们的试炼， Mereka mempunyai pengujian yang Tuhan 他 berikan. 们有上帝许可撒旦给他们的试探。 Mereka menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan diberikan setan kepada mereka. 这些人跟其他的人不同的地方在哪里呢？ Lalu di manakah perbedaan dari orang-orang ini dengan orang yang lain? 一胜过困难， Mereka satu persatu mengalahkan kesulitan. 一走过困难， Mereka satu persatu melalui 他 kesulitan. 们的一生就变成很有价值的奋斗， Maka seumur hidup mereka, jadilah itu menjadi satu perjuangan yang sangat bermakna. 很有见证的经历。 Menjadi satu pengalaman yang mempunyai kesaksian. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 一个 Tuhan. 懂得从这方面去看上帝引导的人， Orang yang mengerti dari hal ini, dia melihat pimpinan 他 Tuhan. 们不容易失败。 Mereka tidak mudah akan gagal. 3岁，爸爸死了。 Ketika saya berusia 3 tahun, papa saya dipanggil 昨 Tuhan. 天晚上，昨天早上，我看见一个弟兄跟他的太太在我们这里结婚。 Kemarin pagi, saya melihat saudara dengan istrinya menikah di tempat ini. 这个弟兄长得很英俊， Saudara ini sangat tampan. 我很久一直以为他都没有女朋友，为什么很迟还没有结婚呢？ Sudah lama sekali saya mengira dia tidak mempunyai pacar. Mengapa dia begitu lambat untuk menikah? 他在我 office 的隔壁工作，好像7、8年了， Dia sudah bekerja di sebelah kantor saya, kira-kira sudah 7-8 tahun 没 lamanya. 有看见过他有女朋友， Tidak pernah saya melihat dia mempunyai teman 也 wanita. 没有听过他要结婚。 Dan juga tidak pernah mendengar berita bahwa dia akan menikah. 昨天有人告诉我，某某人跟某某人结婚， Kemarin ada orang memberitahukan kepada saya si Anu dengan si Anu akan menikah. 我是想，这个人是不是就是在我隔壁一同侍奉主很久的一个人？ Maka saya pun mulai berpikir apakah orang ini adalah orang yang sudah melayani Tuhan bersama dengan saya di ruang sebelah saya itu. 等我到楼下去的时候， Ketika saya tiba di lantai di bawah, 原来就是他。 rupanya memang dialah 我 orangnya. 说某某人， Saya mengatakan, saudara, 你今年几岁了？ berapa usiamu tahun ini? 他告诉我他已经大概差不多30岁了。 Dia beritahukan kepada saya bahwa dia kira-kira sudah hampir 30. 为什么现在才结婚？ Mengapa Anda sekarang baru menikah? 他讲出他的理由。 Dia memberikan alasannya. 我看他的女朋友就是作为他太太的，昨天那个新娘很漂亮，很漂亮。 Saya melihat teman wanitanya, yaitu mempelai pengantin wanita yang menjadi istrinya tadi malam kemarin itu Maksud sangat ni dah- cantik. 条件很高， Saya melihat syaratmu itu sangat 你 tinggi. 选来选去选这么久，才选到你要的太太。 Anda pilih ke sana kemari sudah begitu lama baru akhirnya memilih 然后 istrimu. 旁边站着个很老的人， Kemudian di sisinya berdiri seorang yang 我 sudah 说 sangat 某某 tua. 人你是谁？ Saya menanyakan siapa Anda. 他还没有讲， Sebelum dia mengatakan, 他女儿讲， putrinya terlebih dahulu 这是 menjawab, 我的祖母。 ini adalah nenek 哎 saya. 呀，我吓了一跳。 Oh, saya terkejut. 我说你结婚了，祖母还在？ Oh, saya mengatakan Anda menikah, nenekmu masih ada.
我3岁父亲就不在了。 Pada waktu saya usia 3, ayah saya sudah tidak 每 lagi 一个 ada. 人的生命是不一样的， Hidup setiap orang itu berbeda. 你从来不知道什么叫做3岁没有父亲的味道是什么。 Selamanya saudara tidak akan mengerti bagaimanakah perasaan seorang yang 3 tahun sudah tidak lagi mempunyai ayah. 一生对爸爸完全没有印象。 Seumur hidup saya sama sekali tidak mempunyai kesan terhadap papa saya. 一次好像我坐在那里，看见一个老人家走进来， Hanya satu kali ketika saya duduk di sana, saya melihat sepertinya ada seorang yang tua masuk. 很多的小孩子都跑进房间了。 Maka banyak sekali anak-anak masuk ke dalam 有 kamar. 一个说：“爸爸来了，跑！” Ada satu orang yang mengatakan, "Papa sudah datang, cepat lari." 因为爸爸很严格， Karena papa begitu keras ketat. 孩子看见爸爸回来了，害怕，全部跑进房。 Maka anak-anak ketika melihat papa pulang, itu mereka langsung takut dan lari. 我唯一的印象就是那个， Kesan saya satu-satunya yaitu itulah. 因为我从来就不知道爸爸的个性是怎么样。 Di kemudian hari saya selamanya tidak pernah mengetahui bagaimanakah karakter dari papa saya. 当我的爸爸离开世界的时候， Ketika papa saya dipanggil Tuhan, 我还不懂事。 saya masih tidak mengerti apa-apa. 3年以后， 3 tahun 我 kemudian, 问我的妈妈，为什么我没有爸爸？ saya bertanya kepada ibu saya, mengapa saya tidak mempunyai papa? 我妈妈很难过的说：“你爸爸离开你，永远不回来了。 Mama saya dengan penuh kesedihan mengatakan, papamu meninggalkan engkau selamanya tidak akan kembali lagi. ”我说：“爸爸为什么这么坏？ Saya mengatakan, mengapa papa begitu jahat? 离开我， Meninggalkan saya, 永远不回来了。 selamanya tidak kembali lagi. 这是个怎么样的爸爸？” Papa yang seperti apakah ini? 我的妈妈快快说 Mama saya cepat-cepat：“ 他 mengatakan, 不是不要回来， dia bukan tidak mau kembali, 他是不能够回来。 tetapi dia tidak bisa kembali. 我问他说：为什么爸爸不能够回来？ Saya menanyakan kepada dia, mengapa papa tidak bisa kembali? 他很小声的说：因为他死了。 Dengan suara yang kecil dia mengatakan, karena dia sudah 我说： meninggal. 妈妈，什么叫做死了？ Kemudian saya mengatakan, Mama, apa itu maksudnya meninggal? 妈妈说： Mama mengatakan, 死就是不能回来，叫做死了。 meninggal itu artinya tidak bisa kembali lagi. 所以这个是我的一生，很多人不明白我的痛苦。 Maka inilah penderitaan saya yang banyak tidak dimengerti oleh orang. 有一次，我爸爸带几个孩子到坟墓去扫爸爸的墓， Ketika suatu kali, ibu saya membawa anak-anak itu untuk membersihkan kuburan papa. 突然间我们的狗 Tib- 叫了一声就跑回来， Tiba-tiba anjing kami menggonggong satu kali dan langsung kembali. 我们大家很奇怪， Kami semua merasa begitu 为什 terheran. 么这个狗跑回来呢？ Mengapa anjing ini lari kembali? 回来的时候， Pada waktu dia 把 kembali 尾巴夹在后腿的下面， Dia menjepitkan ekornya di bawah kaki, antara kakinya. 很害怕的样子。 Kelihatannya begitu ketakutan. 我们看了也就看看究竟发生什么事情。 Kemudian kami melihat keadaan anjing itu, kami melihat keadaan sekitar Wah. yang terjadi. 原来在我爸爸坟墓旁边躺着一只老虎，在那边睡觉。 Oh, rupanya di samping kuburan ayah saya terbaringlah seekor harimau yang sedang tidur. 所以大家看了吓死了， Maka orang-orang melihat begitu terkejut. 全部就跟着跑回家了。 Semua orang ikut lari pulang. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 那一天老虎可能吃饱了，就在那边睡。 Hari itu mungkin harimau itu sudah makan kenyang dan tidur di sana. 如果那一天老虎或者醒着没有睡觉的话， Jikalau hari itu harimau itu tidak sedang tidur, 我们几个孩子跟妈妈靠近坟墓， maka ketika kami beberapa anak bersama dengan ibu mendekati kuburan itu, 可能我们中间有孩子们给老虎吃了， mungkin di antara kami ada anak yang diterkam oleh harimau, 可能妈妈给老虎吃了， atau mungkin mama yang diterkam harimau. 那就没有办法想象 Ini tidak bisa kita bayangkan 以后的一生会过一个怎样的生活。 kehidupan selanjutnya, bagaimanakah keadaan itu 所以 semuanya. 我们回到家里， Maka ketika kami kembali ke 妈妈 rumah, 就说：“我们一同来感谢上帝， Mama mengatakan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada 我们把 Tuhan. 荣耀归给上 Kita 帝。 kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. 他是照顾人的上帝。 Karena dia adalah Allah yang memelihara manusia. 妈妈自从33岁
做寡妇以后， Sejak mama berusia 33 tahun menjadi seorang 她就 janda, 每天早上5点起来祷告， setiap pagi jam 5 dia bangun dan berdoa. 6点结束了以后， Setelah dia selesaikan doa jam 6, 她才做饭给孩子们吃。 dia baru memasak sarapan untuk anak-anak. 7点以前， Sebelum jam 我 7, 们就到学校去读 maka 书。 kami pun pergi ke sekolah. 我小的时候，每一天早上第一个听见的声音，就是妈妈向上帝祷告的声音。 Pada waktu saya kecil, suara pertama yang saya dengarkan adalah suara doa dari mama saya kepada Tuhan. 她为每一个孩子祷告， Dia berdoa untuk setiap anak. 说啊，你赐福这个孩子， Oh Tuhan 那个孩子，一个一个念他们的名字。 Oh Tuhan berkatilah anak ini. Anak itu satu persatu nama dari anak itu dia sebutkan. 小听得很清楚， Dari sejak kecil saya mendengarkan begitu 妈 jelas. 妈衷心为孩子们祷告。 Mama dengan setia berdoa untuk anak-anak. 她说：“上帝啊，你是寡妇的伸冤者， Dia mengatakan, oh Tuhan kau adalah pembela bagi janda. 你是孤儿的父亲， Engkau adalah ayah bagi anak yatim. 你照顾我吧， Peliharalah aku ya 不要 Tuhan. 丢弃我吧。” Janganlah buang 我 aku. 的一生就这样长大起来。 Demikianlah saya dibesarkan seumur hidup 我 seperti ini. 感谢上帝给我3岁做孤儿， Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan saya usia 3 tahun menjadi seorang 从 yatim. 来没有埋怨上帝曾经给我很穷苦的日子。 Selamanya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan memberikan kehidupan yang sangat miskin kepada 我 saya. 有时候想， Kadangkala saya berpikir, 如果我有爸爸， kalau saya memiliki ayah, 我更幸福吗？ apakah saya lebih bahagia? 我更富有吗？ Apakah saya lebih kaya? 我一生更顺利吗？ Apakah seumur hidup saya lebih lancar? 答案不是。 Jawaban saya bukan. 上帝对我最好的方法就是让我从小做孤儿。 Cara yang terbaik yang Tuhan perlakukan kepada saya adalah mengizinkan saya dari sejak kecil sudah menjadi seorang 后来 yatim. 我念书，我读到孟子的思想， Kemudian ketika sekolah, saya mempelajari tentang pemikiran Mencius. 他提到天降大任以斯人也， Dia mengatakan bahwa langit memberikan tanggung jawab yang besar kepada manusia. 必先劳苦其肌肤，其肌体肤，空其心。 Dan terlebih sebelum diberikan tugas yang berat itu terlebih dahulu dia akan memberikan kesulitan kepada dia. 不明白这个什么意思， Saya tidak mengerti apakah 后来 artinya. 慢慢知道了。 Kemudian pelan-pelan saya 原来 mengerti. 上帝如果给一个人有很大的责任来做， Maka kalau Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang sangat besar kepada seseorang itu untuk 这 diemban, 个人一定要先痛苦， orang ini pastilah harus menderita terlebih 先 dahulu, 贫穷， harus miskin terlebih 有 dahulu, 很多的灾难。 terlebih dahulu menghadapi berbagai banyak 我明白 bencana. 了， Maka saya 上帝 mengerti 给我一生要做的工作太大了， pekerjaan yang Tuhan ingin saya kerjakan seumur hidup saya terlalu besar 别的人没有办法做的， yang tidak bisa dikerjakan oleh orang 所以 lain. 我要受别的人没有办法受的痛苦。 Maka saya harus mengalami penderitaan yang tidak bisa dialami oleh orang lain. 中国人也讲一句话： Orang Tionghoa juga mengatakan satu kalimat. 吃的苦中苦， Dan semua penderitaan yang kita bisa menerima sengsara lebih dari orang lain, 才能做人上人。 barulah kita bisa melampaui orang yang lain. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada 等 Tuhan. 我长大以后， Setelah saya menjadi dewasa, 面对困难的时候， ketika saya menghadapi kesulitan, 有条有理，一点不乱处理各样的困难。 saya bisa dengan berbagai keteraturan, tidak ada kepanikan, bisa menyelesaikan setiap kesulitan. 到现在86岁， Sampai sekarang berusia 86, 困难的时候， ketika ada kesulitan, 我不是逃走； saya bukan melarikan diri. 我困难的时候， Ketika ada kesulitan, 我不是隐藏； bukan saya menyembunyikan diri. 困难的时候， Ketika ada 我 kesulitan, 不是拒绝。 saya bukan menolak, 面对困难， saya menghadapi kesulitan, 吸收痛苦， saya menerima kesulitan 利 penderitaan, 用痛苦， saya memperalat penderitaan, 打胜痛苦， saya mengalahkan 然后 penderitaan, 替别人解决问题。 kemudian saya menyelesaikan masalah bagi orang lain pula. 感谢上帝 Saya，bersyukur kepada Tuhan. 上帝使我建立这个教会， Tuhan mengizinkan saya mendirikan gereja ini 要建立一个很大的教会， untuk mendirikan satu gereja yang sangat besar. 责任太大了， Tanggung jawab terlalu besar, 需要太大了， kebutuhan yang terlalu 困 besar, 难太大了， kesulitan juga terlalu besar, 仇敌太大了。 musuh terlalu besar. 感谢主， Tetapi bersyukur kepada 这些 Tuhan. 东西在我年幼的时候
早已经预备心面对了。 Semua hal ini ketika saya masih sangat muda sudah dipersiapkan hati saya untuk menghadapinya. 今天我对你们讲道，我不是讲上帝怎么赐福， Maka hari ini ketika saya berkhotbah kepada saudara saya itu bukan mengatakan bagaimana Tuhan memberkati, 我讲上帝怎么用痛苦来预备我们每一个人。 saya akan membicarakan bagaimana Tuhan memakai penderitaan untuk mempersiapkan kita. 今天讲的题目， Maka tema yang saya sampaikan hari ini 人生命中间的10大危机。 adalah 10 krisis besar di dalam hidup manusia. 那么，人生命中间的10大危机是什么呢？ Lalu apakah 10 krisis hidup yang paling besar dalam hidup manusia 一 ini? 个危机就是穷困， Krisis yang pertama adalah kesulitan karena kemiskinan. 每一个人都有穷的日子， Setiap orang mempunyai hari-hari saatnya dia miskin. 每一个人都有没有办法解决需要的痛苦。 Setiap orang ada ketidakberdayaan untuk menyelesaikan kesulitan hidupnya. 当你没有办法付房租的时候， Ketika saudara tidak berdaya untuk membayar uang sewa tempat 当 tinggal, 你没有钱买东西吃的时候， ketika saudara tidak mempunyai uang untuk membeli 当 makanan, 你发现你太受困，没有办法应付需要的时候， ketika saudara begitu sulit adanya dan tidak bisa menghadapi kesulitan itu, 你看见很多人丰丰富富， saudara melihat banyak orang begitu kaya raya, 很多人绰绰有余。 banyak orang yang hidup dalam kelebihan, 你会说，为什么他有多，我缺乏呢？ maka engkau bisa mengatakan mengapa dia ada kelebihan dan saya justru kekurangan. 人生的第一个危机， Inilah krisis yang pertama dalam hidup manusia. 那么你就向人求，向人要吗？ Lalu apakah dengan demikian saudara memohon dan meminta kepada orang lain? 很多人在穷乏的时候， Banyak orang di dalam kemiskinan 一 mereka. 个思想就是借钱。 Pemikiran yang pertama adalah借钱。 pinjam uang, pinjam uang, 借钱。 pinjam uang. 去年我们把一个牧师开除掉， Tahun lalu kita menghentikan seorang hamba 其 Tuhan. 实这个牧师是很好的， Sebenarnya hamba Tuhan ini sangat baik, 但是他有个太太，常常借钱， tetapi dia mempunyai seorang istri yang senantiasa pinjam 向 uang, 会友借钱， pinjam uang kepada jemaat, 向外面的人借钱。 pinjam uang kepada orang di luar 最 gereja. 怕最大的问题是什么呢？ Apakah masalah yang terbesar? 借了钱不想还债， Setelah pinjam uang tidak berniat untuk membayar, 借债的数目 maka jumlah 越 pinjamannya 来越多，越来越多。 semakin banyak dan semakin banyak. 还有困难的时候， Ketika dia ada kesulitan, 第一个思想是什么？ apakah pemikiran pertama yang dia miliki? 借钱， Pinjam uang, 向有钱人借钱， pinjam uang dari orang kaya, 向有钱的弟兄姐妹借钱。 pinjam uang dari jemaat yang kaya. 后来慢慢他的债台高筑， Kemudian karena jumlah hutangnya semakin banyak, 人就开始埋怨了： orang-orang mulai bersungut. 我们的牧师娘为什么到处借钱呢？ Mengapa ibu pendeta kita ini pinjam uang kemana-mana? 不但如此， Bukan saja demikian, 当教会要买东西的时候， ketika gereja mau membeli sesuatu, 他说教会不必付钱， dia mengatakan gereja tidak perlu 我 membayar, 来付。 saya yang datang membayar. 然后你记住我的账就好了。 Kemudian catatlah itu sebagai hutang saya. 每一次教会买东西，他负债，结果他就向银行借钱，算在他的账上。 Maka akhirnya setiap kali gereja mau membeli sesuatu, dia membayarnya, tetapi dia justru pinjam dari bank. 有银行就记下他借的钱有多少， Kemudian dari bank pun mencatat berapa pinjaman dia. 越借越多， Semakin pinjam 越 semakin 借 banyak. 越多。 Semakin pinjam semakin 到 banyak. 了3年以后， Sampai 3 tahun kemudian, 借的债已经多到没有办法付清楚。 hutang pinjaman dia sudah tidak bisa lagi dihitung dengan jelas. 他不管， Dia tidak 他 peduli. 说反正还可以借嘛， Dia mengatakan, toh masih bisa 银行 pinjam. 还信任我嘛。 Bank masih percaya kepada saya. 结果我们把他叫来， Akhirnya kami panggil dia. 请你诚实告诉我们， Silakan dengan jujur katakan kepada kami, 到底一共借了多少？ berapa sesungguhnya jumlah yang sudah dipinjam? 借的钱多到一个地步， Jumlah yang dipinjam itu sudah demikian banyaknya. 几年的薪水都没有办法付那个债。 Honor dia beberapa tahun sekalipun tidak bisa membayarnya. 我们请他解决， Kami minta dia menyelesaikan. 你有什么想法吗？ Apakah pemikiran yang Anda miliki? 完全没有预备心还债。 Dia sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk membayar hutang. 他还告诉我们，他的哥哥病，他的爸爸他的妈妈开刀
他都需要这些钱。 Dia masih memberitahukan kepada kami lagi, kakaknya yang sakit, mamanya yang perlu operasi yang membutuhkan banyak sekali dana. 我们设法替他解决。 Dan kami berusaha untuk menyelesaikan bagi dia. 他不是感激， Dia bukannya bersyukur, 他认为别人替他解释、替他释放他一切的困难是应该的。 dia merasakan orang lain membantu menyelesaikan semua kesulitan dia itu memang sepatutnya seperti 我 itu. 们把他所有的债务弄清楚了以后， Dan setelah kami menyelesaikan semua pinjamannya 我 itu, 们说我们的责任完了， kami katakan maka tanggung jawab kami sudah selesai. 从今天开始， Mulai hari ini, 你自己解决你生活的困难。 Anda harus menyelesaikan kesulitan hidupmu sendiri. 我们已经给你的债务弄清楚了， Kami sudah menyelesaikan semua hutangmu. 你也应该离开教会。 Dan harusnya kamu meninggalkan gereja pula. 很好的牧师， Seorang pendeta yang sangat baik 因为不能处理穷困的事情， karena tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan, 离开圣职， maka dia meninggalkan jabatannya yang suci 离 itu. 开教会。 Dia meninggalkan gereja. 有人问他说：“那你以后要怎么样呢 Ada orang bertanya bagaimanakah Anda, apa yang Anda akan lakukan？” 他 kemudian 说：“我没 hari. 有想到我有这样一天， Dia mengatakan saya tidak pernah terpikirkan ada hari seperti ini yang saya akan 为 hadapi. 什么没有想到？ Mengapa tidak pernah terpikirkan? 那你以后怎么办呢 Lalu apakah yang engkau akan？” lakukan? 我们两夫妇回到乡下去种田， Maka kami suami istri akan kembali ke desa untuk bercocok tanam. 种田解决问题吗？ Apakah bercocok tanam bisa menyelesaikan masalah? 还没有解决问题。 Masih tidak bisa 如 menyelesaikan. 果他个性不改， Jikalau karakternya tidak berubah, 一生潦倒， maka seumur hidup dia akan susah. 可能流离街头，变成乞丐。 Mungkin dia akan mengembara di jalanan dan menjadi pengemis. 我们每一个人要小心， Kita harus setiap orang hati-hati. 我可能沦为乞丐的。 Mungkin saya akan menjadi seorang 因为他 pengemis 3岁没有父亲， karena dia umur 3 tahun tidak mempunyai 但我 ayah. 今年不但不是乞丐， Tetapi hari ini bukan saja saya tidak menjadi seorang pengemis, 每一年还可以有几百万的钱财帮助贫穷的教会。 setiap tahun masih bisa menggunakan jutaan rupiah untuk menolong gereja-gereja yang miskin. 前天这个学员团契10个人来找我， Kemarin kemarin dulu ada Syoyen. 学员团契 LPME， Dari LPMI ada 10 orang yang datang mencari 每 saya. 一年来找我， Setiap tahun mereka datang 因为 mengunjungi 他们 saya 有训练， karena mereka membutuhkan 他们有 pelatihan, 建筑， mereka membutuhkan 他 bangunan, 们有经费的需 mereka 要， mempunyai kebutuhan 我 dana. 们就试试看，给他们钱，帮助他们的工作。 Maka kami pun dengan dana untuk mendukung pelayanan 这 mereka. 是人生的第一个危机， Ini adalah krisis pertama dalam hidup manusia. 困难， Ada kesulitan, 有贫穷， ada kemiskinan, 有需要。 ada kebutuhan. 人生还有别的危机吗？ Apakah masih ada krisis yang lain dalam hidup 人生 manusia? 还有很多的危机。 Dalam hidup manusia masih banyak krisis-krisis yang 真 lain. 正给我们看见，第一个危机是贫穷， Alkitab memperlihatkan kepada kita krisis yang pertama adalah kemiskinan. 第二个危机是什么呢？ Apakah krisis yang kedua? 人生的第二危机是劳苦。 Krisis yang kedua dalam hidup manusia adalah bekerja keras. 有许多时候，我们的生杀啦、keletihan lebih daripada kemampuan kita menanggung， 有许多时候，我们的劳苦超过我们能力所能承担的。做到半死没得休息。 Kita kerja sampai setengah mati tetapi tetap tidak bisa istirahat. 你有这样的经验吗？ Apakah saudara mempunyai pengalaman 我 seperti ini? 常常有这样的经 Saya 验， senantiasa memiliki pengalaman seperti 从 ini. 小到大， Dari kecil sampai dewasa, 上帝给我的责任比别人更重更大。 tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya lebih berat dan lebih besar daripada kepada orang lain. 传道人的工作里面， Di dalam pekerjaan pelayanan, di dalam sebagai seorang hamba 做 Tuhan, 的比别人更劳苦。 yang saya kerjakan jauh lebih melelahkan daripada orang lain. 很多牧师一年讲52次道， Banyak pendeta yang 1 tahun berkhotbah 52 kali. 每个礼拜上台。 Setiap minggu naik atas mimbar dan berkhotbah. 最重的时候，一年讲1200次道。 Yang paling memberatkan pelayanan saya 1 tahun berkhotbah 1200 kali. 我曾经在8个月里面讲道700次， Saya pernah di dalam waktu 8 bulan saya berkhotbah 700 kali. 曾经好几次2个月里面
讲了256次。 Dan juga pernah beberapa kali dalam waktu 2 bulan berkhotbah 256 kali. 有一次，新加坡神学院的院长到飞机场去接我下机， Ada satu kali ketika rektor satu sekolah teologi di Singapura datang menjemput saya di bandara. 他问我你最近在哪里讲道， Dia bertanya, belakangan ini Anda berkhotbah di manakah? 我就把几百次讲道的事情讲给他听， Maka saya pun menjelaskan beberapa ratus kali khotbah pengalaman saya beritahukan kepada dia. 吓了一跳。 Dia sangat terkejut. 他就把汽车开到路边， Maka dia pun menyingkirkan kendaraan yang dia bawa. 请你再清楚讲给我 Dia 听， mengatakan tolong jelaskan lagi dengan jelas kepada saya. 讲多少次？ Berapa kali Anda 我说 berkhotbah? 8个月里面我讲756次， Saya mengatakan dalam waktu 8 bulan saya berkhotbah 756 kali. 眉毛皱起来。 Maka dia mengkerutkan keningnya. 他说：“哈， Dia mengatakan, ha? 你8个月讲756次， Anda dalam waktu 8 bulan berkhotbah 756 kali 可 kah? 能你这8个月讲的是别的传道一生一世讲的数。 Mungkin khotbah Anda dalam 8 bulan ini adalah jumlah khotbah seumur hidup daripada seorang pendeta. 我说我也不知道 Saya 别人一个月讲多少次。 Saya juga tidak tahu, saya katakan saya juga tidak tahu berapa kalikah seseorang hamba Tuhan berkhotbah 他 sebulannya. 就对我说 Maka dia pun mengatakan：“ 你 kepada 的 saya, 工作太重了， pekerjaanmu itu terlalu berat, 讲的道太多了， khotbah yang kau sampaikan terlalu banyak, 太劳苦了。 Anda terlalu berletih. ” 我说我没有感到劳苦、 Saya 啊， mengatakan saya tidak 我 merasakan 只有感 keletihan. 到 Saya hanya 如果 merasakan 一天吃3次， jikalau satu hari makan 3 kali 一天只有讲1次， dan satu hari hanya berkhotbah 1我是 kali, 得罪上帝。 maka saya sudah bersalah kepada Tuhan. 他说我没有听过人家讲这句 Dia 话， mengatakan saya tidak pernah mendengarkan orang lain mengatakan 他 seperti 就 itu. 请我再去讲道， Kemudian dia mengundang saya lagi untuk 因 berkhotbah. 为这个人这么多讲道， Karena orang ini begitu banyak kalinya dia berkhotbah, 一定很多人喜欢听他讲道。 pastilah banyak orang senang sekali mendengarkan khotbah dia. 他没有减少我的工作， Maka dia tidak mengurangi pelayanan saya, 更加添我的工作。 bahkan dia menambahkan lagi pekerjaan pelayanan感谢 saya. 上帝。 Saya bersyukur kepada Tuhan. 要能经历， Asalkan bisa dengan sekuat 要 tenaga, 能胜任， asalkan bisa mengemban 只 tanggung 要 jawab, 健康过得去， asalkan punya kesehatan yang 我 cukup, 不计较劳苦， maka saya tidak memperhitungkan keletihan. 做一直做， Terus kerja dan terus 直到 bekerja 我7、80岁的时候， sampai ketika saya berusia 70-80 我 tahun. 还是每年最少300多次讲道。 Saya masih setiap tahun paling tidak 300 lebih kali berkhotbah. 今年我86岁， Tahun ini saya berusia 我 86. 今年的讲道还是260次。 Tahun ini saya berkhotbah masih 260 kali. 你说真的吗？ Dan mengatakan sungguhkah begitu? 可能吗？ Mungkinkah begitu? 每一个礼拜你讲一次，一年才52次。 Setiap minggu kalau Anda berkhotbah 1 kali itu hanya 52 kali satu 礼 tahun. 拜天早上在这里，礼拜天下午在新加坡。 Saya mengatakan minggu pagi saya ada di sini, minggu sore saya ada di Singapura. 这到去年 Sampai kepada tahun yang lalu, 早上讲2次，下午在新加坡2次，一个礼拜4次，单礼拜天我就差不多100多次了。 saya mengatakan kalau pagi hari 2 kali khotbah di sini, sore hari 2 kali di Singapura, maka satu hari minggu itu sudah 4 kali, maka 1 tahun sudah 200 每 kali. 一个礼拜天讲4次， Setiap minggu berkhotbah 4 每 kali, 一次1个钟头多， setiap kali itu 1 jam lebih. 那么一年就多少次 Lalu 了？ berapa kali dalam 1 一 tahun? 年就已经200多次。 Tahun itu sudah 200 kali. 还有到别的地方， Kemudian masih ada pergi ke 到 tempat lain, 乡下布道， masih ada mengadakan KKR 每 di 一个城 pedesaan. 市是几千个人的聚会。 Setiap kota itu ada dihadiri ribuan orang. 感谢上 Kita 帝， bersyukur kepada Tuhan. 从来不计较劳苦， Selamanya saya tidak pernah memperhitungkan tentang 从 keletihan. 来没有埋怨上帝。 Selamanya saya tidak pernah bersyukur kepada 我认为 Tuhan. 神给我重担，是神信任我， Saya menganggap bahwa Tuhan memberikan beban kepada saya karena Dia percaya kepada saya. 神给我讲道，是神给我机会。 Tuhan mengizinkan saya berkhotbah adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. 每个机会都是特权， Setiap kesempatan adalah hak istimewa. 每个机会都是恩典。 Setiap kesempatan itu adalah anugerah. 感谢上帝 Saya。bersyukur kepada Tuhan. 前天学员传道会这个传道牧师来见我， Kemarin dulu ada 10 orang dari hamba Tuhan LPMI datang mengunjungi saya. 4个对我说， Ada 4 orang mengatakan, 我15年前、20年前、
26年前、23年前，就是因为听你讲道才做传道。 Saya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 23 tahun, 26 tahun yang lalu saya mendengarkan Anda berkhotbah, maka saya menjadi seorang hamba Tuhan. 努力传福音， Karena saya dengan giat mengabarkan 很 Injil, 多人受感动，奉献做传道。 banyak orang yang tergerak akhirnya mempersembahkan diri menjadi hamba 我 Tuhan. 年老的时候， Maka ketika saya lanjut 我不 usia, 认为我劳苦是非常令人失望的事情。 saya tidak menganggap bahwa keletihan saya membuat atau mengecewakan orang lain. 我感觉这是为主结果子， Saya rela dan mau berbuah untuk Tuhan 我 seperti ini. 没有浪费时间， Saya tidak menghamburkan, memboroskan 我没 waktu. 有徒受恩典， Saya tidak menerima anugerah secara 我没有 sia-sia. 百战地图。 Saya tidak mengambil setiap anugerah Tuhan secara sia-sia. 这一生是被上帝用了。 Seumur hidup saya ini dipakai oleh Tuhan. 反过来问你， Tapi sebaliknya saya bertanya kepada saudara, 为上帝做了什么？ apa yang saudara-saudara kerjakan untuk Tuhan? 你结了多少的果子？ Berapa banyak buah yang sudah engkau 多少的 hasilkan? 别人因为你认识上帝？ Ada berapa banyak orang karena Anda mereka percaya kepada 多 Tuhan? 少基督徒因为效法你服侍上帝？ Ada berapa banyak orang Kristen karena meneladani engkau maka mereka melayani Tuhan? 不要怕劳苦， Jangan takut letih. 这是我们生命中间的第二个危机。 Ini adalah krisis yang kedua di dalam hidup kita. 我们不要怕贫乏， Jangan kita takut 我 kemiskinan. 们也不要怕劳苦。 Jangan juga kita takut letih. 第kerja 三 keras 个人生的危机是什么呢？ Apakah krisis yang ketiga dalam hidup manusia? 第三个危机就是沉睡，没有觉悟。 Krisis yang ketiga adalah tertidur tetapi tidak sadar. 我们一生很多事情做了一些错误的事，因为我们当时正在睡觉，我们没有觉悟。 Dalam hidup kita melakukan banyak sekali kesalahan. Itu karena pada waktu itu kita sedang tertidur tetapi kita tidak sadar. 当你心灵常常觉悟的时候， Ketika dalam kerohanian saudara seringkali sadar, 你会谨慎，不随便做事情。 maka Anda akan penuh kewaspadaan tidak sembarangan 当 melakukan 你 apapun. 沉睡的时候 Pada，waktu Anda tertidur, 你就跌倒了； maka Anda pun jatuh. 当你没有觉悟的时候， Ketika Anda tidak sadar, 你就妥协了。 maka Anda pun kompromi. 有的人沉睡一刻就犯奸淫了， Ada orang satu saat saja dia tertidur, maka dia pun berzina. 有的人沉睡一刻他就借债没有办法付了， Ada orang yang tertidur satu saat, maka dia meminjam uang dan tidak berdaya untuk membayarnya 有 lagi. 的人舒服一下就跟魔鬼妥协了。 Ada orang yang hanya satu saat menikmati hidupnya, maka dia pun kompromi dengan 为 setan. 什么你会做错事呢？ Mengapa Anda bisa 哎 melakukan 呀 kesalahan?，我那个时候没有觉悟。 Oh, waktu itu saya tidak sadar. 为什么没有觉悟呢？ Mengapa Anda tidak 因 sadar? 为我灵性睡觉了， Karena kerohanian saya sedang tidur. 我精神恍惚了。 Karena semangat pemikiran saya sudah 我 kacau. 认为小事情 Saya anggap itu hal yang kecil. 很多大罪，是因为你认为是小事情犯出来的。 Banyak dosa besar, tetapi karena engkau menganggap itu adalah hal yang sepele, maka engkau melakukannya. 约翰加尔文讲一句话： John Calvin mengatakan satu kalimat, 一个圣人不是一个没有犯罪的人。 seorang yang suci kudus bukanlah orang yang tidak melakukan dosa. 谁是一个圣人呢？ Siapakah seorang yang suci itu? 对小罪有大敏感的人就是圣人。 Adalah seorang yang mempunyai kepekaan yang besar terhadap dosa yang kecil, maka dialah orang yang suci. 孙中山先生说， Sun Yat-sen mengatakan, 人类可以分成三种。 manusia bisa dibagi menjadi 3 macam 没 orang. 有发生以前，你先觉悟，这个不可以，这个不可以，你提防，你谨慎，你就没有犯罪了。 Sesuatu yang belum terjadi, orang tersebut sudah bisa menyadari dan sudah bisa mengetahui itu salah dan tidak boleh dilakukan, maka dia adalah orang yang hidup dengan 这个人 kewaspadaan. 叫做先知先觉的人。 Maka macam orang ini orang yang mengetahui dan menyadari terlebih dahulu. 第二种人呢， Orang macam yang 是 kedua, 没有觉悟，没有醒来，
沉睡在犯错的中间。 adalah orang yang tidak menyadari, tidak pernah terbangun dan terus tertidur di dalam perbuatan salahnya. 但他做错了以后， Setelah dia melakukan kesalahan, 犯罪了以后， setelah dia berbuat 他 dosa, 才醒过来了。 barulah dia sadar, 哎呀，这个不对了， ayah ini sudah salah, 这个不可以做的 ini 事情 tidak，boleh dilakukan. 为什么这么糊涂做出来？ Mengapa saya begitu sembrono melakukannya? 这种人是第二种人， Orang ini adalah macam orang yang kedua, 后知后救的人。 adalah orang yang mengetahui dan sadar terlambat. 你记得你犯的错吗？ Masih ingatkah engkau telah melakukan kesalahan? 记得你闯的大祸吗？ Ingatkah engkau telah menghadapi kecelakaan yang besar? 你说我现在知道了， Engkau mengatakan sekarang saya 我 tahu, 现在记得了。 sekarang saya sudah 我 ingat. 问你，为什么你犯罪以后你才觉悟呢？ Saya mau tanya, mengapa setelah Anda berbuat dosa baru engkau sadar? 你是孙中山先生所说的第二种人， Maka Anda adalah orang macam kedua yang dikatakan oleh Sun Yat-sen. 先知先觉的人有福气了。 Berbahagialah orang yang tahu dan sadar sebelumnya. 你犯难没有来到， Karena malapetaka belum tiba, 失败没有做成， kegagalan belum terjadi, 他已经清醒了。 dia sudah sadar. 所以第一种人是先知先觉的人， Maka macam pertama adalah orang yang tahu dan sadar 第 sebelumnya. 二种人是后知后觉的人。 Orang macam kedua adalah orang yang sadar dan tahu setelahnya atau terlambat. 除了这两种人， Selain daripada dua macam orang 还 ini, 有吗？ masih adakah lain? 孙中山先生说， Sun Yat-sen mengatakan, 第三种人 orang macam yang 不 ketiga 是先知先觉， bukan yang sadar atau tahu sebelumnya, 不是后知后觉， bukan juga tahu atau sadar sesudahnya. 先也不，后也不，不知不觉的人。 Dia tidak sebelum dan juga tidak sesudah. Dia adalah orang yang tidak tahu dan tidak sadar. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada 我 Tuhan. 们在人生过程中间， Kita dalam proses hidup manusia seperti 我们 ini. 在时间经历中间， Kita di dalam pengalaman kurun waktu 我们 ini. 如果主动比时间更早有觉悟， Jikalau kita secara aktif lebih awal mempunyai kesadaran daripada waktu 我们 itu, 就做一个非常敏感的人。 maka kita pun akan menjadi seorang yang sangat peka. 如果我们是一个没有觉悟的人， Jikalau kita adalah seorang yang tidak mempunyai 我 kesadaran, 们就像动物一样没有知觉。 maka kita pun akan seperti binatang yang tidak mempunyai perasaan atau kesadaran. 诗篇49篇最后一节告诉我们， Mazmur pasal 49 ayat yang terakhir 一 mengatakan, 个人在尊贵之中 seseorang yang berada dalam 没 kehormatannya, 有觉悟， maka dia tidak sadar, 他就像死亡的畜类一样的可怜。 dia itu kasihan seperti binatang yang di dalam kebinasaan 所以 itu. 求主给我们常常觉悟， Maka kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesadaran kepada 这是 kita. 人生的第三大危机。 Inilah krisis yang ketiga yang besar dalam hidup 现在我们 manusia. 温习一下， Sekarang kita ulangi. 一个危机是什么？ Apakah krisis yang pertama? 啊，穷乏。 Adalah miskin. 第二个危机是什 Apakah 么？ krisis yang kedua? 什么？劳苦。 Adalah bekerja keras letih. 第三个危机是什么？ Apakah krisis yang ketiga? 沉睡， Adalah tertidur. 很可怕。 Sangat mengerikan. 一个沉睡的人， Seseorang yang tertidur, 一个劳苦的人， seseorang yang kerja keras dan berat, 穷乏的人， seseorang yang miskin, 很容易借钱， mudah sekali pinjam 很 uang, 容易困倦， mudah sekali itu mengalami kesulitan, 很容易他沉睡失败。 mudah sekali dia tertidur dan gagal. 第四， Yang keempat, 第四样的危机是什么呢？ apakah krisis yang keempat? 第四样的危机就是我们忽然间在人生的过程中间呢，我们进到邪恶的中间。 Krisis yang keempat adalah dalam hidup ini tiba-tiba kita masuk ke dalam situasi kejahatan. 偏邪了， Kita telah menyimpang, 不务正业，不走正道，不以正直的思想面对困难。 kita tidak dengan pemikiran yang benar, tidak berjalan jalan yang benar di dalam kita menghadapi kesulitan hidup. 所以，当我们走人生的道路，习惯了一段路程以后， Maka ketika kita sudah terbiasa menempuh di dalam jalan hidup sebagai manusia ini, 我们就
走错路了， maka kita pun mungkin salah 我 jalan, 们就学错了样了。 maka kita pun salah meneladani, 我们接受别人的影响，走到不应当到的地方去。 maka kita pun menerima pengaruh dari orang lain, kita menempuh jalan yang tidak semestinya kita pergi. 为什么很多大好青年要吸毒呢？ Mengapa banyak pemuda yang begitu tampan dan gagah mereka harus pakai narkoba? 为什么很多好的基督徒走入错误的教会呢？ Mengapa banyak orang Kristen yang baik tetapi mereka salah masuk ke dalam 他 gereja? 们不认为正路是需要的， Karena mereka tidak menganggap bahwa jalan yang benar itu memang 他 dibutuhkan. 们认为有一点错误不要紧， Mereka menganggap ada sedikit kesalahan itu tidak apa-apa. 接纳了诱惑， Maka mereka pun menerima godaan. 接纳了不好的影响， Mereka telah menerima pengaruh yang tidak baik. 他们就开始偏斜了。 Maka mereka pun mulai menyimpang. 偏一点的时候， Ketika sedikit penyimpangan, 没有感到什么， saudara tidak akan merasakan 因为 apapun. 差不多一样嘛， Karena hampir sama. 就慢慢一路离开了。 Maka pelan-pelan selangkah demi selangkah saudara akan meninggalkan tempat itu. 圣经告诉我们， Alkitab mengatakan 罗德与亚伯拉罕争执， Lot dan Abraham mereka saling memperebutkan. 亚伯拉罕警告他： Abraham mengingatkan dia, 你我不应当争闹， engkau dan saya tidak boleh berselisih. 你的仆人与我的仆人也不应当不和好。 Hambamu dan juga tidak boleh selisih, tidak boleh bertengkar. 罗德不听话， Tetapi Lot tidak menaati. 他就离开亚伯拉罕， Dia pun meninggalkan Abraham. 就开始住在靠近索多玛俄摩拉的地方， Maka dia pun mulai tinggal di tempat yang dekat dengan Sodom dan Gomora. 搬到那个现在的大城市， Dia pindah ke kota yang besar pada saat itu. 感到很舒服， Dia merasakan begitu menikmati. 赚钱容易， Dia mudah mendapatkan 可 keuntungan. 以富有， Bisa menjadi kaya. 所以他就一天一天越来越靠近索多玛。 Maka sehari demi sehari semakin dia dekat kepada Sodom dan Gomora. 今天很多人的生活就是这样， Hari ini banyak hidup manusia itu seperti inilah. 为什么呢？ Mengapa demikian? 大城市比在小地方生活的更舒服。 Di dalam kota yang besar itu jauh lebih hidup menikmati daripada 在 kota-kota yang kecil. 大城市比小乡下赚得更多钱。 Di kota yang besar itu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada di pedesaan. 那我们都住在加卡达， Dan kita semua tinggal di Jakarta. 都住在大城市。 Kita semua tinggal di kota yang besar. 你说唐牧师，你不也是从马浪搬到加卡达来生活吗？ Saudara mengatakan pendeta Stephen, bukankah Anda juga pindah dari Malang dan hidup di dalam kota Jakarta 不是 ini? 也是像罗德一样靠近索多玛吗？ Bukankah Anda juga sama seperti Lot yang dekat dengan Sodom dan Gomora? 请注意听下面的话。 Saudara dengar karena kalimat 有的 selanjutnya 人 ini. 到大城市，因为他想赚钱； Ada orang yang pergi ke kota besar karena mereka mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan yang 有的 besar. 人到大城市，盼望为上帝拯救失败的人。 Tetapi ada orang yang datang ke kota yang besar, mereka mengharapkan bisa menyelamatkan banyak jiwa bagi 一样 Tuhan. 的生活有不同的动机。 Kehidupan yang sama tetapi mempunyai motivasi yang berbeda. 请问，为什么你离开你的父母？ Mohon tanya, mengapa Anda meninggalkan orang tuamu? 为什么你到最容易赚钱的地方过生活？ Mengapa Anda pergi menetap di tempat yang paling mudah mendapatkan keuntungan dan hidup di sana? 你为了财富吗？ Apakah Anda demi harta? 为了自己的顺利吗？ Apakah Anda demi 为 kelancaran 了达到 hidupmu? 世界利益吗？ Apakah demi mendapatkan keuntungan 每 dunia? 个人要很谨慎查考、审问自己的动机是什么。 Hendaklah setiap orang dengan penuh kewaspadaan meneliti dan menilik apakah motivasi yang ada di dalam 犯 hatinya. 罪是慢慢越来越勇敢，越来越离开上帝的。 Perbuatan dosa adalah pelan-pelan semakin lama semakin meninggalkan Tuhan dan semakin berani dilakukan. 罗德离开亚伯拉罕，他后面一生过怎样的生活呢？ Kehidupan yang seperti apakah yang dilalui oleh Lot dalam sisa hidupnya setelah dia meninggalkan Abraham? 虽然他好好教导他的女儿，结婚以前不犯罪， Meskipun dia mendidik putri-putrinya dengan baik sebelum menikah tidak berbuat dosa, 但是他的女儿曾经活在索多玛，已经受了社会风气的影响，心里面偏向邪恶了。
Tetapi putri-putri yang pernah tinggal hidup di dalam Sodom dan Gomora, mereka telah mendapatkan pengaruh daripada kehidupan yang tidak baik daripada orang-orang di sana. 上帝救他们脱离所多玛、俄摩拉灭亡的城市的时候， Maka ketika Tuhan menyelamatkan mereka luput daripada kebinasaan daripada kota Sodom dan Gomora itu, 罗德跟2个女儿就逃到山上去，免受灭亡之灾。 maka demikianlah Lot dan kedua putrinya itu mereka melarikan diri sampai ke pegunungan dan luput daripada 但 bencana. 是久而久之， Tetapi lama 这kelamaan 2个女儿成熟了， kedua putrinya itu sudah menjadi dewasa, 长大了。 mereka sudah menjadi 他 matang. 说我们在山洞里面没有男人来跟我们求婚，我们怎么活下去呢？ Mereka mengatakan kita berada di dalam gua pegunungan, tidak ada laki-laki yang datang meminang kita. Bagaimanakah kita melangsungkan hidup 所 selanjutnya? 多玛、俄摩拉对他们坏的影响就产生作用了。 Demikianlah munculnya pengaruh yang jahat daripada kota Sodom dan Gomora di dalam hidup 他们 putri-putri 用 ini. 葡萄酒灌醉他的父亲， Dengan anggur mereka memabukkan ayahnya. 他父亲沉睡很深的时候， Dan ketika ayahnya tertidur begitu lelap, 他们就脱光爸爸的衣服， demikianlah mereka menelanjangi pakaian 女 papanya. 儿强奸父亲， Dan putri memerkosa ayahnya. 生出了摩亚的子孙， Maka lahirlah keturunan Moab. 生出了阿门的子 Dan 孙。 muncullah keturunan daripada Amon. 上帝所咒诅的人， Adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. 我们从圣经看到的最可怕的世界上的败坏， Adalah kejahatan yang paling mengerikan yang kita lihat dalam catatan Alkitab. 偏邪是第4大危机。 Dan krisis yang keempat adalah krisis karena penyimpangan. 现在，亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasih. 当世界上的危机临到我们的时候， Ketika krisis dalam dunia ini menimpa 我 kita. 们怎样胜过呢？ Bagaimanakah kita mengalahkannya? 我再讲一个，我就结束了。 Saya akan membicarakan lagi satu krisis dan saya akan mengakhiri. 下一次我再对你讲到的时候，我要讲另外的5大危机。 Pada waktu kesempatan khotbah selanjutnya saya akan membicarakan lagi 5 krisis yang lain. 生命的第5个危机是什么呢？ Apakah krisis yang kelima dalam hidup ini? 生离死别。 Adalah perpisahan karena kematian. 有一天，死亡会来到。 Suatu hari akan tiba kematian. 我是谁？ Siapakah saya? 我是一个人。 Saya adalah seorang manusia. 你是谁？ Siapakah Anda? 你是一个人。 Anda adalah seorang manusia. 圣经说，按照定命， Alkitab mengatakan seturut dengan yang ditetapkan, 人人都有一死。 setiap orang akan mengalami satu kali 那么 kematian. 你知道不知道？ Mohon tanya, apakah Anda tahu? 觉悟不觉悟？ Apakah Anda sadar? 你有没有提醒自己，你是一个会死的人？ Apakah Anda mengingatkan diri engkau adalah seorang yang bisa mati? 最近这几个月， Belakangan berapa bulan 我 ini, 特别觉悟到，死亡一定会来到。 secara khusus saya menyadari bahwa kematian pasti akan tiba. 我有7个兄弟，到这几个月差不多全部死光了。 Karena saya mempunyai 7 orang saudara selama sampai beberapa bulan ini, boleh dikatakan hampir semua sudah dipanggil Tuhan. 大哥82岁死了， Kakak saya yang tertua usia 82 dipanggil 我的 Tuhan. 二哥83岁死， Kakak yang kedua 83 dipanggil 我的 Tuhan. 三哥84岁死， Kakak yang ketiga usia 84 我的 dipanggil. 四哥85岁死， Kakak yang keempat usia 85我的 dipanggil 兄弟 Tuhan. 每一个死都比前面的兄弟更多1年。 Saudara-saudara saya dipanggil Tuhan itu setiap saudara itu 1 tahun lebih panjang daripada kakak 我 sebelumnya. 的5个6个月以前死了， Kakak saya yang kelima 6 bulan yang lalu dipanggil Tuhan. 87岁。 Dia berusia 87. 我的七弟 Adik saya yang ketujuh ini 上个月死了， bulan lalu dipanggil Tuhan. 他才85岁。 Dia baru berusia 我85. 7个兄弟，5个做牧师， Saya di antara 7 saudara ada 5 menjadi 这 pendeta. 个5个牧师呢，现在死了4个， Di antara 5 pendeta ini sudah dipanggil Tuhan 4 orang. 剩下唐从容 Sisa Stephen Tong 还没有死。 belum dipanggil 我 Tuhan. 今年86， Tahun ini saya berusia 86. 还有健康， Masih mempunyai 还 kesehatan. 有生命气息， Masih mempunyai nafas kehidupan 为主工作。 untuk bekerja bagi Tuhan. 但是我今年已经觉悟了， Tetapi tahun ini saya sudah sadar 我的时间不久了， waktu saya tidak lagi lama. 我是一个
会死的人， Saya adalah satu orang yang bisa mati. 生命的第5个危机。 Ini adalah krisis yang kelima dalam hidup. 无论如何， Bagaimanapun juga, 有一天死亡一定会来到。 suatu hari kematian pasti akan tiba. 无论你活多么久， Seberapa lama pun Anda hidup, 你会死； Anda bisa mati. 无论你多么健康， Seberapapun sehatnya 你 Anda, 会死； Anda bisa 无 mati. 论你多少朋友， Seberapa banyak pun teman Anda, 多少工作， seberapa banyak pun pekerjaan 多少 Anda, 贡献在世界上， seberapa banyak pun sumbangsi Anda dalam dunia, 有一天死会临到。 suatu hari kematian akan tiba kepada 昨 saudara. 天早上， Kemarin pagi, 我接到一个消息， saya mendapatkan satu 我 berita. 一个我认识的人在德国赤峰族，昨天早上78岁离开世界。 Seorang yang saya kenal yang melayani Tuhan, yang ada di Jerman, kemarin pagi dia usia 78 tahun dipanggil Tuhan. 从年轻认识他们夫妻， Dari sejak muda saya kenal kepada suami istri 很 ini, 爱主， sangat mengasihi 服 Tuhan, 侍教会， melayani gereja, 侍奉会友， melayani jemaat, 常常替其他的基督徒做很多很好的服侍工作。 senantiasa melakukan banyak pelayanan bagi orang-orang Kristen yang lain. 突然间，昨天早上78岁离开世界。 Tiba-tiba kemarin pagi usia 78 dipanggil Tuhan. 在最近几个月里面， Selama beberapa bulan 我 belakangan 认识的人一个一个离开世界， orang yang saya kenal satu persatu 我 meninggalkan 的 dunia. 兄弟一个一个离开世界。 Saudara-saudara saya satu persatu meninggalkan dunia. 今天 Hari ini 我问自己， saya bertanya kepada diri, 我还在吗？ apakah saya masih ada? 我还有多久呢？ Berapa lama lagikah 我 saya 能 masih miliki 我 waktu 能 ini? 活几岁呢？ Berapa usiakah saya bisa hidup 一 terus? 个86岁的人，不要再盼望多么长寿。 Seorang yang sudah berusia 86 tahun jangan lagi terlalu berharap untuk umur yang panjang. 你们做我的会友， Kalian menjadi jemaat 你们也 saya. 不要盼望我长久活着。 Jangan juga kalian berharap saya mempunyai hidup yang panjang. 我是兄弟服侍上帝5个牧师里面最后一个还活在世界上。 Saya adalah seorang yang melayani Tuhan yang masih hidup di antara 5 orang saudara yang melayani 有 Tuhan. 一天我也会死亡， Suatu hari nanti saya juga 这 akan 是 meninggalkan 人 dunia 生 ini. 一定要面对的 Ini 事。 adalah satu hal yang pasti harus dihadapi dalam hidup 做 ini. 人有穷困， Kita menjadi manusia ada kemiskinan. 我们做人有疲劳， Kita menjadi manusia ada keletihan 我们 kerja keras. 做人有时候沉睡， Kita menjadi manusia kadang-kala kita tertidur. 有时候我们会偏左偏右， Kadang-kala kita bisa berjalan menyimpang. 所以我们都会死亡。 Akhirnya kita semua akan 这 mati. 是前面的5大危机。 Kelima krisis besar ini. 下一次我在讲的时候， Khotbah berikutnya 我 nanti 要讲人生另外5大危机， saya akan membicarakan lagi 5 krisis yang lain Yang dalam完了 hidup 以后， manusia. Setelah selesai ini 我才 semua, 告诉你我们要读什么圣经。 baru saya katakan kepada saudara ayat firman Tuhan manakah yang kita akan baca. 今天我讲到这里， Sampai di sini saja hari ini. 请大家祷告， Mari kita berdoa bersama. 大家在上帝面前审查自己。 Biarlah kita di hadapan Tuhan meneliti hidup kita 我 masing-masing. 是一个好的基督徒吗？ Apakah saya adalah seorang Kristen yang baik? 我是一个顺服上帝的儿女吗？ Apakah saya adalah seorang anak Allah yang taat kepada Tuhan? 在我人生的危机中间， Dalam krisis-krisis hidup yang saya hadapi ini, 得胜吗？ apakah saya bisa mengalahkannya? 顺服主吗？ Apakah saya taat kepada 我 Tuhan? 走在主的道路上。 Apakah saya berjalan di jalannya Tuhan? 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala 我 kita 们每一个 berdoa. 人低头祷告， Biarlah kita setiap orang kita tunduk kepala kita 不 berdoa. 是弟兄带领我们祷告。 亲爱的恩主，我们感谢你，求你继续不断的监察我们，知道我们的心事，求你试炼我们，知道我们的意念，看在我们里面有什么恶行没有，并求主继续不断的引导我们走永生的道路，求主帮助我们借着今天我们所聆听的话语，主继续不断的对我们说话，好真正能够省察我们的一生，我们是否已经有足够的敏锐的心来顺服主？我们是否真正走在主的正道上？我们是否真正爱主所爱、恨主所恨的？让我们每一个人都能够好好的省察，让我们能够每一个人都好好的改正我们自己，我们能够过得胜有余的生活。求主继续不断的加添力量给我们。Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa
Menilik hati kami, kenallah hati kami, dan ujilah kami, kenallah pikiran kami. Lihatlah apakah di dalam kami ada yang serong, dan pimpinlah kami di jalan yang kekal ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan melalui firman yang kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami terus boleh memeriksa diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat Tuhan kepada Tuhan, dan sungguh berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan inginkan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi yang Tuhan kasih dan membenci apa yang Tuhan benci. Biarlah kami boleh mengalahkan dan mengoreksi semua kesalahan kami, sehingga kami boleh mengalami satu kehidupan yang berlimpah. 我们祷告感谢奉主耶稣的名，kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.